Assalamualaikum dan hai. Dalam video ni, Sofia akan ajar cara nak buat link kehadiran dalam Google Form. Kalau nak skip terus kepada poin-poin tertentu dalam video ni, boleh tekan je timestamp yang ada dalam description box di bawah. Okey, jom start. Okey, step pertama ialah untuk buka Google Chrome. Okey, bila dah buka Google Chrome, kita nak kena pergi ke Google Drive. So, tekan Google Drive. Okey, bila dah sampai ke Google Drive, tekan New dekat hujung kiri. Kemudian tekan Google Form. Dekat sebelah Google Form ni ada arrow kecil. Pergi dekat arrow kecil ni, dua lagi pilihan akan timbul. Blank form dengan from a template. Kalau saya tekan blank form. Blank form ni kosong, tak ada apa. Kita boleh buat dari awal lah. Kita boleh customize dari awal. Okay. Dia akan buka tab baru. Okay. Benda pertama yang kita perlu buat ialah untuk namakan kita punya form. Supaya nanti bila nak cari balik dekat Google Drive, senang. So, kita namakan yang ini link kehadiran tingkatan 1. Jadi kalau nak tukar atas ni pun boleh. Selalunya yang atas kali ni akan sama dengan tajuk kita lah. Description. Description ni boleh tulis je apa-apa. Okay. Sekarang kita dah ada tajuk dia. Lepas tu kita dah ada description sikit. Soalan pertama mestilah, kalau kita buat link kehadiran, soalan pertama mestilah nama pelajar lah. Saya suka tulis huruf besar supaya nanti bila kita tengok dalam Google Sheets, cantik je. Kalau tak, nanti ada yang besar, ada yang kecil, ada yang huruf besar, ada huruf kecil. So, better kalau kita tulis huruf besar terus. So, student tahulah. Dan kalau nama pelajar, tekan short answer. Supaya diorang boleh tulis nama penuh diorang. Okay. Okay. Dekat sini akan nampak duplicate, delete dengan required. Required ni maksudnya pelajar mesti menjawab soalan ni untuk submit Google Form ni. So, since link kehadiran ni memang nak nama penuh, so tekan required. Okay, dah siap soalan pertama. Buat soalan kedua pula. Untuk buat soalan kedua, pergi dekat sebelah kotak soalan ni, ada add question, import question, add title, add image, add video, add section. Tekan yang first kali add question. So akan muncul soalan kedua. Soalan kedua kita buat kelas lah. Okey, untuk kelas lagi cantik kalau ada drop down menu. Maksudnya drop down tu dia boleh pilih, nanti dia akan tekan butang, lepas tu boleh pilih kelas apa. Contohnya okey. Yang ni pun tekan required. Soalan ketiga, kita nak tarikh. Tarikh atau masa lah. Tarikh. Okey, date. Required juga. Tambah lagi satu soalan. Masa. Lepas tu dekat sini pilih time. Cikgu-cikgu sama ada boleh buat macam ni, masa, lepas tu nanti para pelajar akan tekan masa sendiri ataupun cikgu boleh terus tulis waktu-waktu cikgu. Contohnya hari Isnin, berapa hari bulan, pukul berapa. Kelas cikgu tu pukul berapa.
Sebab kadang-kadang masa ni para pelajar tak faham sangat. Nak tulis masa sekarang ke, masa waktu kelas cikgu ke, macam mana. Personally, saya sebagai student sendiri, saya lagi suka kalau cikgu yang tulis macam waktu tu. Tulis waktu, lepas tu contohnya waktu cikgu orang ajar um, contohnya waktu cikgu mengajar pendidikan seni visual ialah hari Isnin dalam kurungan pukul 10:30 hingga 12:30. Lepas tu cikgu ajar kelas lain pula hari Selasa sejujurnya kalau saya sebagai student saya lagi suka macam ni sebab saya tak perlu dah fikir tarikh masa tu pukul berapa. Tarikh ni perlulah untuk tahu tarikh berapa hari apa. Ini ikut minggu. So cikgu-cikgu takkan pening lah ini kelas apa, kelas apa, kelas apa. Okay. Ni pun tekan required. Okay. Apa lagi soalan-soalan cikgu nak buat? Boleh je tambah lagi dekat bawah ni. Add lagi question. Kalau tak nak question tu, delete. Okay. Bila dah siap ni, cikgu-cikgu boleh customize. Ini terpulanglah kepada cikgu kalau nak warna merah ke, warna purple ke, warna hijau ke. Lepas tu background colour pun boleh tukar. Okay. Font boleh tukar juga. Tapi lebih senang baca kalau font dia basic je. Okay. Dekat atas ni, boleh pilih gambar untuk jadikan header. Contoh saya tekan choose image. Kita boleh cari gambar sendiri ataupun kalau kita nak ambil gambar dari sini pun boleh. Kalau saya sebab pendidikan seni visual kan, yang ni cantik. Okay, insert. Okay. Lepas tu, apa kita nak buat ialah kita tekan preview untuk kita check balik. Okay ke semua ni? So, tekan preview. Okay, nama penuh dia kena isi semua. Wajib isi. Tengok hujung ni ada bintang kecil tu. Wajib isi. Kelas wajib isi. Tengok dia akan turun macam ni. Tarikh, tekan yang ni dia akan pilih. Masa. Dia boleh tulis pukul 8 ke. Okay. Lepas tu waktu Isnin 9 hingga 10. Macam tu. Tapi kalau dah ada waktu tak perlulah masa. Pendapat saya lah. Lepas tu submit. Oh, tengok kita tak jawab soalan ni. Maksudnya dia tak boleh submit. Okay. So dia akan jadi macam ni kalau student dah habis. Kita boleh tukar juga. Your response has been recorded ni kita boleh tukar jadi terima kasih murid-murid ke apa ke. Saya ajar macam nak buat. Pergi balik dekat atas ni. Kan ada 2 link kan. Yang ni link yang kita view sekarang ni. Ini link kita yang kita view. Boleh tutup. Okay. Link yang ni kita boleh tukar macam message akhir lah untuk murid-murid. Tekan settings. Okay. Dekat settings ni, kita boleh setkan Google Form kita ni untuk satu orang yang guna satu Google tu, satu je jawab, sekali je dia boleh jawab
Google Form tu. Kalau kita nak buat macam tu, kita tekan yang ni. Supaya murid-murid tak adalah isi kehadiran untuk kawan yang tak datang ke apa ke. Okay, tekan yang ni. Kalau tak nak pun boleh, tak apa, tak ada masalah. Lepas tu yang kedua, respondent scan, edit after submit. Maksudnya dia lepas dia dah submit tu, dia boleh edit lagi sekali. So yang ni tak perlu tick, yang ni pun tak perlu tick. Sebab kita buat kehadiran kan. Okay, dekat presentation ni, ada show progress bar, shuffle question order, show link to submit another response. Show link to submit another response ni, cikgu-cikgu boleh untick juga sebab tak perlu pun diorang submit lagi sekali Google Form ni sebab dia link kehadiran. Show progress bar ni pun tak perlu. Shuffle question order ni untuk kalau kita buat quiz, lepas tu kita tak nak semua orang soalan satu ialah apakah warna kegemaran anda. Kita tak nak semua orang yang ada soalan satu yang sama. So kita boleh shuffle. Ini selalunya untuk quiz lah. So yang ni pun tak perlu tick. Okay. Confirmation message ni adalah apa yang kita nak bagi tahu diorang last kali. Jadi, selain daripada your response has been recorded, kita boleh tukar jumpa lagi. Okay. Quiz ni tak perlu sangat lah. Sebab ini link kehadiran. Lain kali saya ajar pula macam mana nak buat Google Form untuk quiz. So untuk kali ni, just yang ini tekan save. Okay. Dah save. Kita view lagi sekali. Betul tak cara kita buat ni? Okay. Kita jawab. Okay, tengok ni. Link kehadiran tingkatan 1, pendidikan seni visual. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. And tak ada link untuk submit another response. Tak perlu ada. Supaya murid-murid tak tekan 2 kali. Tak beri link kehadiran 2 kali. Tapi cikgu-cikgu boleh juga ingatkan murid-murid. Jangan hantar kehadiran 2 kali. Okay. Bila kita dah siap, kita nak tengok responses. Responses ni untuk kita check siapa datang, siapa tak datang kan. Link kehadiran betul. So tekan responses. Boleh tengok sendiri dekat sini. Macam ni. Ataupun kalau nak dalam Google Sheet, tekan butang hijau dekat dua responses. Lepas tu ada butang hijau dekat atas kali ni. Tekan yang ini. Okay. Create new spreadsheet. Okay. Kat sini kita akan nampak lah. Kelas 1 amanah. Siapa datang, siapa tak datang. Timestamp ni untuk pukul berapa diorang hantar link kehadiran tu. Kalau saya, untuk membuatkan lagi senang dan mereka tak boleh tipu sama ada mereka datang kelas ke ataupun hanya tekan isi link kehadiran saja, saya akan buat macam ni. Sewaktu kelas, kita bagi tahu mereka dah boleh isi link kehadiran. So tekan je link kehadiran tu bila-bila. Lepas tu ingatkan mereka link kehadiran akan valid 2 jam sahaja. Kita beritahu 2 jam sahajalah. Tapi kalau cikgu-cikgu kasihankan mereka, cikgu-cikgu boleh cakap sahaja 2 jam. Tapi nanti setiap malam sebelum cikgu tidur, cikgu tutup yang ini. Accepting responses. Malam lah. Maksudnya kita memberikan masa untuk murid-murid menjawab. Tapi kalau cikgu nak tutup betul-betul selepas kelas pun boleh. Tapi saya yakin mesti ada murid-murid lain yang WhatsApp kata, cikgu saya tak sempat nak hantar link kehadiran. Cikgu, saya hadir hari ni tapi saya tak boleh hantar link kehadiran. Macam-macam lah alasan murid-murid. Jadi, cikgu tunggu je lama sikit. Like 4 jam ke, 7 jam ke. Bagi mereka isi, lepas tu cikgu tutup. Kalau cikgu tekan toggle ni,
accepting responses, cikgu tekan yang ini, not accepting responses. Maksudnya link ni takkan terima dah. Takkan terima dah kalau student nak hantar link kehadiran. Kalau cikgu dah tunggu sampai tengah malam, lepas tu keesokan harinya mereka masih datang cakap, cikgu saya tak isi link kehadiran semalam tapi saya datang kelas, murid-murid tak ada alasan dah untuk yang itu sebab kita sudah memberikan masa 1 hari untuk mereka isi tapi mereka tak isi. Jadi dikira tidak hadir. Okey. Lepas tu keesokan harinya bila cikgu nak terima link kehadiran untuk hari seterusnya, cikgu bukalah kat sini. So accepting responses balik. Okey. Sekarang ni kita dah siap, saya dah terangkan responses. Kita nak hantar link ni kepada murid-murid. Macam mana? Dekat hujung kanan ni ada muka kita, ada 3 titik, ada send. Tekan send. Okey. Yang ni tak perlu ke like email address. Kita boleh hantar melalui email atau melalui link. Lebih senang melalui link. So tekan link. Okey, dia akan bagi link panjang ni. Tekan shorten URL. So dia akan jadi link pendek. Bila jadi link pendek, dekat sebelah cancel ada copy. Tekan copy. Dia kata copy to clipboard. Okey, bila dah copy, boleh tutup yang ini. Cikgu buka WhatsApp dalam laptop cikgu. Okay, bila dah buka WhatsApp, cikgu nak cari kelas cikgu. Contohnya cikgu dah cari satu cergas ke apa ke. Cikgu tekan. Dah buka. Lepas tu cikgu paste dekat sini. Macam mana nak paste? Sama ada cikgu tekan Ctrl V atau dekat keyboard ataupun cikgu boleh right click, tekan paste. Lepas tu send. So murid-murid akan dapat ni. Apa jadi bila murid-murid tekan? Cuba cikgu tekan dulu. Dia akan bawa ke sini. Dan yang ini lain tau daripada kita punya view. Ini kita punya. Ini yang kita boleh edit. Yang cikgu-cikgu boleh edit. Yang ini yang murid nampak. Okay? Murid-murid takkan nampak question responses ni semua takkan. Dia akan nampak ni saja. Bila mereka dah jawab, submit. Selesai. Okay? Boleh tutup yang ini. Yang ini pun boleh tutup. Okay. Kita ada pilihan untuk delete all responses. Maksudnya, bila kita dah save, contohnya tadi kita dah save ni kan. Kita dah save yang ni. Kita boleh save pada drive. Lepas tu, kita boleh delete semua response kita. Kalau tak nak pening lah, itu terpulang pada cikgu. Kalau cikgu rajin, cikgu delete all responses setiap hari ataupun setiap minggu. Tapi kalau cikgu nak kumpul semua dalam satu spreadsheet pun boleh juga, tak ada masalah. Semua akan kumpul dekat sini. Okey, tutup. Okey, kita delete. Sebab ini yang kita test-test saja. Boleh delete. Okey. Contoh, bila dah banyak kali cikgu rasa macam cikgu tak nak letak masa lah sebab leceh. So, cikgu tekan saja masa. Cikgu tekan delete. So, hilang lah. Kalau saya lagi suka yang macam ni. Nama penuh, kelas, tarikh dengan waktu. Itu paling simple lah bagi saya. Okey, itu saja. Harap-harap cikgu dapat manfaatkan daripada video ni. Kalau ada masalah, boleh tulis dekat ruangan komen. Saya boleh jawab sebanyak mana yang saya boleh lah. Next time saya akan ajar macam mana nak buat quiz melalui Google Form pula. Saya dapat membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi next time. Bye!